Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Bilakah tarikh pilihan raya? Itulah menjadi congakan ramai orang, termasuk penganalisis politik dan juga rakan-rakan media. Tetapi apa pun kita perlu bersedia kerana tempoh penggal untuk kerajaan yang sudah ada ini sudah berada di penggal ataupun waktu yang terakhir. Jadi bila-bila masa saja Perdana Menteri boleh menasihatkan yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Apa pun isu berkaitan dengan pentadbiran dan juga pengurusan pilihan raya adalah lebih penting kerana banyak perkara yang akan berlaku untuk pilihan raya umum ke-15 kali ini. Antaranya sudah pun dimulakan dalam siri beberapa pilihan raya negeri dan PRK yang lepas seperti undi 18 dan juga pendaftaran automatik. Pastinya ini akan menjadi game changer besar untuk pilihan raya umum ke-15. Jumlah pemilih yang berdaftar jauh lebih tinggi dari apa yang dicatatkan pada pilihan raya umum ke-14. Yang ketiganya berkaitan dengan akta anti lopat parti. Ini juga menarik kerana pertama kali digubal dan juga diluluskan oleh kedua-dua dewan dan akan digazetkan tak lama lagi. Jadi mereka yang menjadi calon tidak akan boleh melompat parti dan ada beberapa kesannya atau impaknya jika mereka melompat parti selepas mereka bertanding dalam pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri dan seumpamanya. Begitu juga berkaitan beberapa pentadbiran pilihan raya, antaranya undi POS. Dan undi POS ini sudah pun beberapa pilihan raya lepas sudah pun kita lihat sama ada ia berjaya ataupun tidak. Sekali lagi diangkat oleh warga badan sivil untuk melihat bahawa pelancaran ataupun pelaksanaan undi POS perlu dilancarkan ataupun mudah dan selesa dan tepat untuk memudahkan warga negara Malaysia sama ada pelajar, pekerja dan juga mereka yang berada di luar negara boleh berpartisipasi setiap kali pilihan raya. Jadi untuk melihat perkara ini, penambahbaikan ini perlu dan beberapa cadangan melihat beberapa kataupun perkara yang menjadi masalah di lapangan apabila pelaksanaan undi POS. Saudara Divansina, Program Koordinator Undi 18 yang sedang melaksanakan gesaan iaitu penubuhan gerakan Bot Malaysia untuk menangani kelemahan pengundian POS. Terima kasih Divan kerana sudi bersama kami di agenda awal ini. Jadi apa sebenarnya yang mencetuskan idea pihak Undi 18 untuk menggerakkan gerakan ini untuk memastikan apa yang kita lihat dalam pilihan raya negeri Johor yang baru lalu, yang beberapa bulan yang lepas berkaitan dengan pelaksanaan undi POS, ada penambahbaikan kerana kita tidak ingin melihat perkara yang sama berlaku dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Baik, terima kasih Haji Nazri. So, apabila untuk kita cetusnya idea untuk mengadakan gerakan untuk Vote Malaysia, dia berdasarkan inisiatif yang kita lakukan untuk poster voting ketika inisiatif undi Johor semasa pilihan raya Johor yang lepas, dan kita melihat ketika itu sambutan amat menggalakkan di mana kita berjaya membawa pulang lebih kurang 3,200 kertas undi daripada Singapura. Dan ketika menarik juga trivia bagi pilihan raya negeri Johor, pertama kali rakyat Malaysia yang berada di Singapura boleh mengundi secara pos. Jadi itu sambutan yang sangat baik yang kita dapat. Dalam masa yang sama juga, kita turut bekerjasama dengan beberapa badan pelajar di luar negara, iaitu Badan Perhubungan Negara BPN, di mana kita cuba untuk mencari rakyat Malaysia yang berada di London, di UK, untuk terlibat sama dalam usaha untuk undi POS ni. Tapi disebabkan dia pilihan raya negeri yang skalanya kecil, jadi hype dia berbeza dengan pilihan raya umum. Jadi apabila kita melakukan inisiatif tersebut, kita berjaya kumpulkan beberapa jumlah rakyat Malaysia yang berada, terutamanya pelajar yang berada di London, untuk terlibat sama dengan inisiatif undi POS. Tetapi amat mendukacitakan apabila segala perancangan dari segi logistik yang kita rancang daripada awal terpaksa dipertimbangkan semula di saat-saat akhir apabila berlaku kekangan-kekangan yang kita lihat dalam sistem pengurusan undi POS pada pilihan raya undi Johor, pilihan raya negeri Johor lah. Jadi kita lihat apabila sekarang ini orang nak mengundi POS, mereka perlu daftar secara atas talian melalui MySPR punya akaun. Dia kena daftar akaun terlebih dahulu, kemudian kena daftar sebagai pengundi POS. Jadi apa yang berlaku dua proses. Jadi apa yang berlaku ketika pilihan raya negeri Johor, tempoh dia terlampau singkat untuk mereka bila dibuka untuk pendaftaran? Pendaftaran
tak silap saya untuk pendaftaran undi POS dia lebih kurang dalam tempoh 10 hari ke seminggu. Jadi untuk kita wujudkan kesedaran untuk rakyat Malaysia yang berada di luar negara, khususnya rakyat Johor ketika itu, amat sukar dalam tempoh yang singkat. Sangat singkat. Jadi apabila dia berlaku dua proses yang amat menyukarkan, iaitu pertama bila daftar sebagai My SPR account, mereka perlu dapat ratifikasi untuk aktifkan akaun. Kemudian barulah perlu daftar sebagai pengundi POS yang berdaftar. Ramai yang tersalah anggap sekarang apabila mereka dengar sebagai pengundi automatik, mereka ingat mereka apabila undi POS pun secara automatik juga, tapi tidak. Mereka perlu mendaftar secara atas talian juga. Walaupun mereka sudah menjadi pendaftar yang rasmi. Ya, betul. Dia kena daftar. Maksudnya proses yang agak hassle. Ya, tapi satu yang kebaikan saya lihat, apa yang telah ditambah baik oleh pihak SPR sebelum ini dia perlu daftar secara manual, kena tulis email, surat sebagainya. Sekarang tapi online. Tetapi mungkin sebab kali pertama SPR adakan ketika PRN Johor hari itu, ada beberapa sistem teknikal yang kata dia hang di saat-saat akhir yang membuatkan orang tidak dapat akses terhadap akaun tersebut, dan berlaku juga beberapa kesilapan apabila undi POS yang sampai ke rumah itu salah alamat, salah nama dan sebagainya. Dalam masa singkat banyak isu kelemahan sistem dan sebagainya. Jadi sebab itu wujudnya ideanya pada kali ini, sekarang kita boleh cakap umur 18 tahun ke atas semua pelajar universiti adalah pengundi. Ya. So jadi apabila kita melihat kepada perkara tersebut, sebab itu kita ambil inisiatif untuk kita mencari pelajar-pelajar Malaysia yang berada di luar negara, organisasi student yang berada di luar negara untuk terlibat bersama-sama dalam undi POS Vote Malaysia menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Okey, kita sudah maklum ketika pilihan raya negeri Johor, kita rujuk sekali lagi pada pilihan raya negeri Johor kerana ini pertama kali dilaksanakan oleh pihak undi 18 bersama rakan-rakan yang lain untuk membawa undi sebanyak mungkin dari luar negara, khususnya di Singapura. Kita tahu tempoh berkempen adalah selama 2 minggu. Kalau kita merujuk pada Johor, 26 Februari hingga 12 Mac. Tetapi dari survey yang dikatakan oleh pihak Bersih termasuk juga undi 18, kertas yang terawal diterima adalah 2 Mac di Singapura. Maksudnya hanya berbaki sekitar 5 hari selepas hari penamaan calon. Dah tolak 5 hari, tinggal lebih kurang 9 hari untuk dihantar semula ke Malaysia. Jadi adakah itu antara juga perkara yang perlu dilihat oleh SPR? Masa amat suntuk, satu pendaftaran tadi, ada sistem blackout ataupun hang dan sebagainya. Begitu juga apabila kertas mereka dihantar ada salah alamat. Tetapi kali ini yang diterima pula makan masa yang amat pendek. Jadi sekarang ni menuju ke pilihan raya umum ke-15. Jadi adakah ini juga perlu dilihat oleh pihak SPR? Ya, sebab itu dalam inisiatif Vote Malaysia ini salah satu kesaan kita untuk pihak SPR memperlihatkan semula tempoh berkempen pilihan raya itu untuk dipanjangkan sekurang-kurangnya 21 hari. Apabila kita melihat based on experience pada pilihan raya Johor yang lepas, so tempoh untuk kertas undi daripada Malaysia sampai ke luar negara memang memakan masa apabila dia tersekat dekat depo dan sebagainya, proses ya. Jadi untuk mereka post semula ke Malaysia juga memakan masa, dan daripada pihak kerjasama kita dengan BPN di London ketika itu, kita dah rancang dari segi logistik sebagainya, kita survey kurir-kurir yang ada dekat sana. Mereka memberi jaminan 5 ke 7 hari untuk paling cepat. Tetapi ada juga kes berlaku sampai 8 hari. Jadi melihatkan kepada tempoh-tempoh tersebut, jadi wajarlah kita panjangkan tempoh berkempen supaya kertas undi itu dapat sampai semula ke negara kita. Apabila tempoh yang singkat diberikan, dia menidakkan hak pengundi di luar negara untuk sampai tempoh masa kertas undi mereka sampai. Berkaitan dengan kertas undi POS juga, adakah wajar sudah dipraktiskan di banyak negara termasuk Amerika Syarikat? Kita tidak perlu menunggu kertas undi yang sah dari SPR dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. Mengapa tidak boleh diprint dari dalam talian yang sudah pun disahkan di SPR, kerana ia tidak memerlukan masa untuk dipost atau pulangkan semula. Jadi adakah itu juga perlu dilihat untuk memudahkan sebenarnya, kerana mereka ada hak dalam perlembagaan untuk mengundi. Ya, saya rasa itu salah satu juga yang perlu dipertimbangkan oleh pihak SPR bagi memudahkan akses pilihan raya. Jadi apabila akses itu dipermudahkan, jadi banyaklah keterlibatan yang kita dapat. Tapi apabila dia diterhadkan, kita lihat banyak kepayahan yang perlu dialami. Termasuk juga susah lah. Ya, susah. Termasuk juga cadangan untuk kita dalam Vote Malaysia ini untuk mengadakan di kedutaan Malaysia di luar negara atau Pesuruhjaya Tinggi di luar negara. Tidak perlu dikembalikan semula. Tak perlu dikembalikan Malaysia. Jadi kita dah selesai kat situ. Sebab satu yang saya nak tekankan berkenaan kos juga. Kerana kalau di London untuk hantar satu sampul saja,
nilai dia 30 pound, 100 lebih. Jadi satu helai kertas saja. Ya, jadi itu mungkin dimotivasi atau kurangkan motivasi bagi mereka nak mengundi, tetapi keluarkan kos yang tinggi untuk mereka terlibat dalam pilihan raya. Pernah pihak Undi 18 approach pihak kedutaan tentang hal ini sebelum ini? Okey, untuk setakat ini kita, sebab ini adalah kerjasama julung kali kita dengan pelajar universiti di luar negara. So daripada badan organisasi yang kita terlibat, mereka telah ada approach untuk kerjasama, tetapi untuk proses ini kita masih berlaku rundingan lagi dengan pihak untuk cadangan-cadangan untuk yang diberikan. Tetapi kita melihat ini adalah usaha pertama, sebab seperti saya maklumkan tadi, bila kita cakap umur 18 tahun ke atas, automatik semua pelajar universiti adalah pengundi. Jadi kita tidak boleh menidakkan hak mereka untuk partisipasi dalam pilihan raya, terutamanya apabila kekangan-kekangan kelompongan yang berpunca daripada pihak SPR gagal diperbaiki dengan lebih baik. Sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang syur-syur ataupun cadangan penambahbaikan undi pos ini, jadi apa kekangan lain yang Difan rasa perlu diselesaikan sebelum pelaksanaannya, iaitu dari pengalaman Johor juga kita lihat begitu ramai rakyat Malaysia ketika itu COVID lagi yang bermustautin ataupun bekerja di Singapura, lebih 200,000. Tetapi yang mendaftar hanya sekitar 6,000 dan dapat dilakukan undi pos sekitar 3,000. Itu angka yang dikongsikan oleh Difan. Adakah kerana mereka kurang yakin dengan sistem ini, ataupun mereka tidak ada didedahkan dengan maklumat? Apa sebenarnya? Pendapat saya, kita melihat pada survey berdasarkan mereka yang partisipasi atau terlibat secara volunteer, sama ada mereka di Singapura ataupun di London ketika itu, dari segi maklumat ataupun pendedahan daripada pihak SPR itu kurang. Apalagi apabila mereka telah menukar cara permohonan untuk di-post daripada manual kepada online. Jadi ramai yang tidak sedar tentang proses perlu pendaftaran akaun SPR dan pengundian pos secara online. Jadi ada juga, sebab undi pos dia ada banyak kategori dia. Okay? So ada juga yang terlepas pandang mereka di kategori yang mana. Jadi itu antara maybe kelemahan yang kita lihat dalam kesedaran yang perlu diwujudkan pihak SPR, terutamanya dalam memberikan maklumat secara terus kepada kedutaan-kedutaan Malaysia di luar negara untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat Malaysia setempat supaya mereka dapat akses maklumat pendaftaran yang terkini, supaya mereka lebih up to date dengan proses yang dijalankan oleh pihak SPR sekarang. Dari sudut platform, undi pos ini juga perlu diperbanyakkan. Selain daripada warga negara yang berada di luar negara, pelajar, pekerja ataupun mereka bersama keluarga mereka yang berada di luar negara, ataupun juga perlu dilihat realitinya. Masyarakat kita sudah ada ataupun pergerakan dari negeri ke negeri. Misalnya rakan-rakan Sabah Sarawak itu ramai berada di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ataupun di Johor, Daun Pulau Pinang mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi kita lihat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, kita lihat kegiatan ataupun aktivisme badan sivil termasuk orang persorangan yang menyediakan akses dan juga perbelanjaan untuk mereka pulang ke negeri asal atau kawasan parlimen masing-masing kerana mereka tidak ada kewangan untuk beli tiket kapal terbang atau pulang untuk mengundi dan sebagainya. Adakah sudah sampai masanya juga akses untuk undi pos ini dimudahkan juga bagi mereka yang sudah pun berada di luar daerah? Misalnya rakan-rakan Sabah Sarawak, mengapa tidak dikumpulkan di kawasan Johor Bahru misalnya, ada 2-3 pos besar untuk mereka mengundi dan mereka tidak perlu pulang ke parlimen ataupun daerah masing-masing. Ya, saya setuju dengan cadangan itu. Saya memetik kenyataan daripada Menteri Parlimen Undang-Undang sebelum ini, Datuk Seri Wan Junaidi, pada sidang parlimen lepas turut kata ada cadangan untuk dibenarkan rakyat Malaysia yang berada di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak boleh undi pos undi mereka, vice versa lah. Tapi mungkin masih di peringkat perbincangan, tapi saya rasa ini adalah solusi yang terbaik, sebab kalau kita melihat untuk mereka berada secara fizikal
travel pada hari pengundian juga melibatkan kos dari segi penerbangan dan sebagainya. So bila melibatkan kos ini mungkin dia akan menjadi satu yang halangan kepada mereka, halangan utama kerana mereka mementingkan kata makanan di rumah lebih penting berbanding efek yang belum secara terus mendapat mereka apabila mereka keluar mengundi. Itu akan memberi dimotivasi kepada para pengundi di Sabah Sarawak dan juga Semenanjung. Jadi saya rasakan itu juga salah satu cadangan atau langkah yang terbaik yang boleh kita perhalusi dan juga perbaiki untuk sistem bagi Difan dan Undi 18 untuk meningkatkan kesedaran, menambah penyertaan dan juga menambah baik sistem akses pengundian pos oleh rakyat Malaysia ini di mana saja mereka berada. Apa perkara-perkara lain yang perlu dititik beratkan, perlu ditambah baik kerana dengan adanya teknologi, dengan adanya ataupun masa kempen yang lebih panjang misalnya, arahan-arahan berkaitan dengan pilihan raya yang kadang-kadang agak complicated lah, kena isi borang ni, perlu ada ejen undi dan sebagainya. Jadi apa cadangan Undi 18? Kita lihat ada beberapa negara yang sudah mula untuk pengundian online dan sebagainya. Mungkin itu juga boleh dipertimbangkan pihak SPR. Tapi mungkin ada kekangan sebab kita lihat SPR sekarang ni di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi dia mungkin tiada kuasa yang autonomi apabila dia dipengaruhi oleh suatu jabatan tersebut. Jadi saya rasa cadangan untuk tambah baik lagi terhadap apa yang telah dicadangkan bukan saja daripada Undi 18. Saya percaya banyak pihak-pihak lain juga telah memberikan cadangan yang sama untuk SPR menjadi satu badan yang lebih independen dan mula bertoleransi untuk menerima cadangan-cadangan yang kita dah berikan sebelum ini. Kalau kita perasan, siri-siri pilihan raya negeri sebelum ini SPR kerap menyatakan sasaran untuk turn out voter 70% dan banyak kali kita melihat tidak mencapai apa caranya nak capai 70% kan? Setakat umum saja. Boleh umum saja. Ya, so bila kita tengok Melaka 70%, Sarawak 70%, tapi Johor 7%. Jadi Johor kita lihat peratusan keluar mengundi tak sampai 55%. Bayangkan. Amat mengecewakan. Jadi apabila peratusan keluar mengundi yang rendah, dia menunjukkan bukan suara keseluruhan rakyat Malaysia dalam memilih pemimpin atau hala tuju negara. Ya. Kalau kita lihat realiti untuk pilihan raya umum ke-15 ini, Difan, banyak perkara yang akan berlaku tidak pernah berlaku pada pilihan raya yang lalu seperti mana yang saya angkat pada awal tadi. Undi 18, pendaftaran automatik, daftar pemilih Malaysia pastinya akan meningkat berkali-kali ganda dan dari populasi yang besar pengundi berdaftar ini kita akan lihat bagaimana impaknya kalau turnout itu rendah dan jenis kerajaan yang akan dibentuk. Mengapa apa yang kita bincang ini berkaitan dengan penambahbaikan dan juga syur berkaitan dengan tambah baik undi pos ini perlu diberi perhatian. Ya. Selain pada penambahbaikan sistem undi pos ini, kita lihat pada tempoh pengundian itu sendiri. Kalau kita lihat menjelang PRU yang akan datang ni, lebih tak silap saya 20 juta lebih rakyat Malaysia yang telah layak untuk mengundi. Jadi kalau sebelum ini kita lihat dengan 15 juta saja pun kesesakan dia dah melihat bagaimana dengan tempoh satu hari bermula daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Tapi dengan penambahan hampir sekali ganda pengundi baru ini, mungkin pihak SPR boleh pertimbangkan juga untuk memanjangkan tempoh pengundian mungkin satu hari atau 2 hari kerana kita banyak lihat negara-negara luar juga bukan satu hari. Maksudnya kita nak cerita memberikan lebih ruang akses, lebih lama akses, lebih panjang akses untuk mengundi ini. Betul. Dia mungkin kita lihat mungkin akan memakan kos yang tinggi apabila kita memanjangkan akses, tapi pokok pangkalnya kita nak setiap rakyat itu berpartisipasi. Barulah kita boleh judge ataupun menghukum sama ada rakyat benar-benar ingin terlibat sama. Tetapi apabila kekangan akses itu terhad, kita tak boleh direct menghukum rakyat tidak mahu keluar mengundi. Golongan muda ataupun segmen di 18 tidak mahu keluar mengundi apabila akses itu sendiri terhad. Jadi macam mana kita nak menilai secara keseluruhannya dalam konteks partisipasi pengundi? Ramai juga beranggapan susahlah nak buat banyak perkara penambahbaikan apa yang kita bincangkan ini kerana mungkin akan melibatkan pindaan undang-undang, ada pindaan tertentu dan sebagainya. Tetapi dari kajian Undi 18, adakah ini lebih berbentuk pentadbiran sebenarnya? Ya,
Ia lebih kepada satu bentuk sistem sebab SPR juga kita mempunyai autonomi untuk menentukan bentuk pilihan raya mana yang perlu mereka design atau lakukan. Jadi dari segi autonomi itu perlu diberikan sepenuhnya kepada pihak SPR dan memberikan kebebasan dalam sistem pengurusan pilihan raya itu sendiri, bagaimana bentuk ini dijalankan dan kata tanpa gangguan politik. Jadi apabila pihak SPR diberikan fully autonomi, jadi saya percaya segala cadangan-cadangan itu kita boleh ditambah baik tanpa mengambil kira pihak-pihak yang berkepentingan. Kerana kita percaya apabila kita memberi cadangan kepada pihak SPR, dia bukanlah untuk kita menghentam SPR semata-mata, tetapi kita memahukan penambahbaikan supaya apabila berlaku penambahbaikan, kita melihat satu kematangan sistem politik negara, terutamanya sistem pilihan raya yang lebih baik dalam negara kita. Devan, dengan pelancaran ini, apa langkah proaktif yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat oleh pihak Undi 18? Baik, untuk apabila kita melancarkan inisiatif Vote Malaysia ini, yang pertama sekali kita berhubung dengan pelajar-pelajar Malaysia di luar negara. Ada berapa senarai negara je dan ada berapa organisasi pelajar luar negara yang terlibat juga. Jadi kita akan adakan bengkel dan juga advokasi tentang proses undian pos tu, kerana mereka tidak dapat pendarahan, mereka adalah first time voter dan first time as a postal voter. So ini menjadi satu lagi kesukaran bagi mereka. Jadi kita akan memberikan pendarahan ataupun gambaran apa yang perlu dilakukan kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Dan kita juga sasarkan bukan sahaja pelajar Universiti Rakyat Malaysia yang berada di luar negara, tetapi rakyat-rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, bermastautin di luar negara, untuk kita dapatkan juga. Kalau kita lihat pada pilihan raya umum yang lepas, daripada saya wujudkan inisiatif undi Rabu, bawa balik kertas undi semua, tapi itu adalah secara spontan, last minute plan. Sebab itu untuk pilihan raya umum yang akan datang, sekiranya pihak SPR gagal memenuhi tuntutan yang kita nyatakan dalam Vote Malaysia, maka daripada pihak Vote Malaysia dan juga badan-badan gabungan yang lain, kita akan push untuk merealisasikan supaya undi rakyat Malaysia di luar negara akan dapat sampai pada hari pengundian nanti. Yang pentingnya SPR kena respon. Ya, betul. Apa langkahnya untuk memastikan SPR respon dalam apa juga cadangan ini? Untuk pihak SPR respon, dia walaupun saya percaya banyak pressure group ataupun kumpulan-kumpulan masyarakat sivil telah memberikan tekanan kepada pihak SPR, tetapi kita lihat pada kali ini kurangnya respon pada pihak SPR. Sebab itu saya katakan mungkin SPR kali ini ada badan yang di atas yang membayangi atau mengkontrol pihak SPR di bawah, supaya mereka tidak dapat untuk direct approach kepada badan-badan yang kemukakan cadangan itu. Jadi saya berharap bahawa pihak SPR kali ini lebih terbuka, terutama menjelang pilihan raya umum akan datang, agar rakyat Malaysia yang nak mengundi nanti dapat melihat SPR sebagai satu badan yang telus, bukannya berat sebelah kepada mana-mana belah pihak. Adakah Vote Malaysia juga perlu berdamping ataupun engage dengan Jabatan Perdana Menteri? Menteri di Jabatan Perdana Menteri merupakan akses langsung yang bertanggungjawab dengan portfolio SPR, Datuk Seri Wan Junaidi. Kerana kita lihat begitu proaktifnya Datuk Seri Wan Junaidi dalam undi 18, pendaftaran automatik yang terkini, akta lompat parti dan juga pendanaan politik. Mengapa tidak yang ini benda yang sudah sedia ada pun, cuma nak menambah baik tanpa ada RUU berbanding dana politik, akta lompat parti dan sebagainya. Ya, itu juga salah satu daripada inisiatif yang pihak kami pertimbangkan. Seperti saya maklumkan, Vote Malaysia sekarang masih di peringkat awal, tetapi walaupun di peringkat awal, kita tahu waktunya sangat genting. Betul. Jadi apabila waktu yang genting ini, kita nak memberikan cadangan atau inisiatif, mungkin akan mengganggu-gugat apa yang telah dirancang oleh pihak SPR dan sebagainya daripada awal. Jadi sebab itu kita wujudnya Vote Malaysia untuk memberikan tekanan kepada pihak SPR dan juga kementerian yang bertanggungjawab di bawah SPR, dan juga di masa yang sama kita memberi alternatif kepada rakyat Malaysia dan juga jaminan kepada rakyat Malaysia berada di luar negara, supaya sekiranya cadangan kita tidak diterima, as an alternatif, Vote Malaysia akan bergerak untuk membantu mereka dalam urusan postal voting ini. okey, menarik. Pastinya berkaitan dengan alternatif itu kita akan bincang dalam sesi yang lain pula. Saudara Devan Sina, Program Koordinator Undi 18,
dengan penubuhan gerakan Bot Malaysia untuk menangani kelemahan pengundian pos dan cadangan penambahbaikan sistem undi pos. Terima kasih Divansina dan juga rakan-rakan di Undi 18. Itu saja yang kami bincangkan pada malam ini. Pastinya ada susulan yang akan kami angkat dalam perbincangan pada malam ini dan anda perlu setia di Astro Awani dan juga di astroawani.com. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.